ataupun Bulan Keluarga Kebangsaan 2020, dan bila kita bercakap berkenaan keluarga ni, antara yang menjadi tunjang utama, tulang belakang kepada keluarga adalah wanita. Jadi untuk pengetahuan anda semua, tak lama lagi akan ada sambutan hari menangani keganasan terhadap wanita, sebab kita tahu talian kasih sekarang ini agak meningkat trafiknya disebabkan oleh keganasan yang dialami oleh wanita-wanita ini. Sebab itulah sambutan hari menangani keganasan ini diadakan. Jadi untuk kita bercakap sedikit sebanyak berkenaan dengan sambutan tersebut, di studio hari ini kami amat berbesar hati untuk menerima kunjungan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof selaku Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya. Khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Okey, itu kita dengar tu sihat tu. Okey, kalau boleh Datuk ceritakan sikit sebanyak terlebih dahulu berkenaan sambutan hari menangani keganasan terhadap wanita dan usaha Kementerian Pembangunan Wanita terhadap isu keganasan wanita ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas dapat bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. Setiap tahun pada 25 November merupakan hari sambutan kesedaran untuk menghentikan sebarang bentuk keganasan kepada wanita. Dan alhamdulillah program ini kita sambut juga di peringkat negara kita dan di peringkat kementerian untuk kita memfokuskan kepada usaha-usaha untuk mengajak masyarakat untuk mencegah ataupun mengajak masyarakat kesedaran untuk sama-sama untuk kita sayangi wanita, hormati wanita, sebab setiap kita lahir daripada rahim seorang wanita. Wanita adalah kalau tidak ibu kita, adik-beradik kita, anak kita. Jadi di kementerian kami sangat mengalu-alukan supaya semua pihak untuk sama-sama kita menangani isu keganasan terhadap wanita ini, dan kita mengajak masyarakat supaya dalam masyarakat kita ini masyarakat yang sentiasa prihatin tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Kalau kita tengok daripada aduan yang kita terima melalui talian kasih di mana untuk tahun 2020 ini sehingga November 2020, di mana kita mendapat aduan sebanyak 2,319 aduan yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga, dan aduan yang diterima melalui JKM sebanyak 443 kes daripada Januari hingga Jun 2020. Dan kita dapat statistik juga daripada PDRM yang mana kes yang diadu kepada PDRM iaitu 4,217 kes. Jadi dan 69% mangsanya adalah wanita. Jadi kita mengharapkanlah supaya dalam negara kita ni dapat dipupuk satu budaya menghormati wanita, sayangi wanita. Sebab pelbagai bentuk keganasan yang ada pada hari ini, kita lihat ada mereka yang mengganasi wanita dalam bentuk fizikal, ada dalam bentuk psikologi, ada dalam bentuk emosi dan sebagainya. Sebenarnya orang yang kuat bukanlah orang yang mengganasi orang. Orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Jadi inilah kelebihan bagaimana orang yang dapat menahan diri daripada marah. Sebenarnya di sinilah dapat memendung diri dia daripada melakukan keganasan terhadap orang lain. Jadi sebab itulah kita mengharapkan semua masyarakat kita di luar sana untuk sama-sama bersama dengan kerajaan untuk sama-sama kita memberi kesedaran kepada masyarakat untuk sama-sama kita sayangi wanita, hormati wanita, dan kita hentikan apa jua bentuk keganasan kepada wanita. Dan saya menyuruh kepada wanita-wanita kita semua supaya berani tampil untuk melaporkan diri sekiranya mereka diganasi. Jangan takut. Kita di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita menjalani pelbagai usaha, termasuk kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain untuk memastikan isu-isu yang berkaitan dengan keganasan wanita ini dapat ditangani sebaik mungkin. Termasuk kerjasama yang baik kita buat bersama dengan PDRM, bersama dengan KKM, Kementerian Kesihatan, dan begitu juga NGO-NGO dan banyak lagi agensi-agensi kerajaan yang lain. Dan alhamdulillah yang terbaru kita sedang berusaha menjalani kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan institusi agama juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani apa jua bentuk keganasan supaya kita sama-sama dapat melindungi golongan ini, terutama melibatkan wanita dan anak-anak ini supaya tidak menjadi mangsa keganasan. Datuk, mengikut data yang dikeluarkan, 1 daripada 3 wanita akan
mengalami sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka keganasan rumah tangga ataupun fizikal ataupun sexual violence, keganasan dalam bentuk fizikal dan juga seksual. Itu sebelum pandemik. Satu daripada tiga. Sekarang ni kita menghadapi pandemik, dikabarkan lebih banyak meningkat peratusan tersebut. Jadi bentuk-bentuk keganasan yang mungkin Datuk boleh kongsikan sepanjang pandemik dan apa yang wanita perlu hadapi sepanjang pandemik ini apabila mereka menjadi salah seorang mangsa kepada bentuk-bentuk keganasan ini. Ya, terima kasih. Kalau kita tengok dalam suasana pandemik ini, pelbagai cabaran yang kita fahami suasana ini berlaku dengan keadaan apabila berada di rumah tempoh lama. Ada yang mereka tertekan kerana tak dapat keluar, ada berdepan dengan masalah anak-anak apabila mereka tidak ke sekolah. Jadi bagi saya inilah sebenarnya ruang yang terbaik. Sepatutnya setiap keluarga dalam negara kita mengambil peluang dan masa ini untuk kita mendidik keluarga kita, untuk kita memastikan pembentukan keluarga yang sejahtera, terbina dalam keluarga. Jadi kita tidak mahulah ruang yang ada semasa kita bersama keluarga ini digunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Sepatutnya kita mengambil kesempatan ini untuk membina keluarga yang program-program yang membina keluarga yang sejahtera. Sebagai contoh, inilah ruang untuk kita sama-sama memupuk kasih sayang kita. Kalau orang Islam mungkin boleh solat berjemaah bersama, boleh belajar ilmu bersama, makan bersama, masak bersama. Kita boleh saling mengajar ataupun belajar pembelajaran dengan anak-anak. Jadi ini ada sangat penting. Jadi sebab itulah dalam berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, saya harap setiap keluarga seharusnya prihatin terhadap ahli keluarga dan hendaklah kita banyakkan sabar dalam keluarga, terutama dalam kita menangani isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan dalam keluarga, iaitu mestilah kita ada sifat saling hormat menghormati. Jadi apabila tidak ada sifat saling menghormati, inilah yang menyebabkan kita ada setengah pihak yang mengambil keruan di atas kelemahan seseorang untuk mengganasi. Dan mereka yang diganasi itu mungkin sedikit trauma dan tidak tahu sebenarnya terdapat satu akta dan juga undang-undang yang melindungi mereka. Jadi mungkin saya rasa sesuai untuk Datuk kongsikan apakah antara undang-undang tersebut dan mungkin dari segi undang-undang apa yang mereka boleh lakukan untuk membela nasib mereka. Kalau ditengok dari segi undang-undang, sebenarnya undang-undang negara kita sini sudah banyak dan cukup sebenarnya untuk menangani isu-isu yang terutama yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Contoh Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang telah dilakukan pindaan pada tahun 2017 yang telah memperuntukkan bagaimana pelbagai kategori yang berkaitan dengan keganasan ini yang menjadi satu kesalahan dari sudut undang-undang, termasuk kecederaan dari sudut fizikal, memaksa ataupun mengacam, termasuk juga khianat ataupun merosakkan harta benda ataupun menyebabkan kesedihan ataupun kegusaran kepada mangsa, menyebabkan penderaan psikologi termasuk emosi kepada mangsa. Jadi semua ini adalah merupakan kesalahan mengikut Akta Keganasan Rumah Tangga. Tapi yang paling penting di sini ialah mereka wanita ataupun mereka yang diganasi ini mesti berani tampil untuk memberi aduan kepada pihak yang berkuasa. Jadi insya-Allah kami di pihak kerajaan berusaha dengan sedaya upaya mungkin untuk membantu. Kita ada undang-undang yang cukup dan kita ada pihak penguasa yang bertanggungjawab. Saya harap mereka yang terlibat dengan yang diganasi ini hendaklah berani untuk menyatakan untuk tampil ke hadapan dan mereka ini jangan rasa takut mereka lepas ni mereka tiada lagi siapa yang memelihara mereka. Kalau contoh mereka diganasi oleh suami mereka, tiada siapa lagi risau dengan mungkin siapa lagi yang akan bagi nafkah. Sebenarnya apabila kita diganasi sebenarnya kita dizalimi. Jadi jangan biarkan diri kita dizalimi. Jangan biarkan diri kita dikasari dan diganasi. Kita ada undang-undang. Sebab itulah wanita Malaysia harus celek undang-undang. Harus sedar, mempunyai kesedaran. Dan insya-Allah sekiranya berlakulah keganasan yang kita tidak jangka, maka terus berhubung dengan pihak polis ataupun terus kepada pihak hospital. Di KKM, alhamdulillah kami semalam saya mengunjungi di Hospital Besar Kuala Lumpur, di mana di sana kita telah melawat pusat OSCC, di mana satu atas inisiatif KKM sendiri mewujudkan OSCC ini di saya tak silap saya 37 hospital di seluruh negara yang mana khas untuk membantu golongan yang mendapat penderaan ataupun menangani yang
berdepan dengan trauma, yang berdepan dengan isu-isu keganasan, termasuklah liwat ataupun dirogo dan sebagainya. Jadi saya harap keluarga yang terlibat maknanya harus tampil, jangan segan untuk mengukakan masalah yang mereka hadapi untuk kita bantu. Dan kita di Kementerian Wanita kita ada JKM, kita ada pegawai pelindung kita yang sentiasa bersedia untuk membantu golongan-golongan yang kasih. Malah kita ada rumah-rumah pelindungan, rumah-rumah selamat untuk kita membantu golongan mereka ini. Dan di pihak PDRM juga kita ada pasukan D11 yang sangat efektif untuk membantu golongan wanita yang berdepan dengan isu-isu sebegini. Banyak sebenarnya agensi-agensi kerajaan yang sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita untuk membantu wanita-wanita juga membela nasib mereka di luar sana. Terima kasih kepada YB Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof selaku Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik keganasan terhadap wanita. Kita akan berehat